Hai semua, jadi saya admin Harry. Sehari ni kita akan belajar macam sama-sama buat PKK dan Apur. Dan saya harap yang subscriber Estimated account dah dapat soalan. Jadi ini merupakan soalan kita untuk malam ni. Soalan ni sebenarnya soalan trial tahun lepas. Uh, Tahun lepas negeri Melaka. Okay. Tadi Min cuba cari dekat Negeri Sembilan, tapi Negeri Sembilan tak ada pula yang PKK dengan Apur. Lepas tu nampak dekat Melaka. Kita baca soalan dahulu. Okay. Airah, pemilik perniagaan. Sekejap. Ini Melaka. Okay. Okay. Aira pemilik perniagaan menjual makanan binatang peliharaan Aira Pet Food. Jadi soalan ini sebenarnya milikan tunggal lah. Jadi ini tak susah sangat sebab milikan tunggal je. Okay. Berikut merupakan maklumat yang telah diperoleh daripada buku-buku perniagaannya pada 30 November 2020. Jadi, uh, dia kata yang ni daripada buku tunai. Okey, soalan kita, kalau akaun kan, akaun ni unik tak sebenarnya. Sebab biasanya kalau subjek lain, kita baca dari atas. Tapi akaun je kita tengok bawah dulu. Bawah dia diminta apa? Akaun perdagangan dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi bila jawab kertas dua, memang kita akan tengok bawah. Kalau bawah tu dia kata Apur dan PKK, and kita ni pro Apur dengan PKK, mesti kita akan pilih dia. Itulah istimewanya akaun. Okey, kalau soalan PKK dan Apur, dia akan ada dua jenis. Satu, dia bagi imbangan duga. Lagi satu, dia akan bagi baki-baki ledger macam ni je. Dia tak akan bagi tahu yang mana debit, yang mana kredit. Okay. Okay. Pertama kita ada modal. Okay. Kalau modal ni liability. Mark dulu. Modal liability. Masuk dekat mana? PKK kan? Okay. PKK. Next, premise. Premise ni asset. Bukan semasa, sorry, tulisan macam tu. Semasa dan masuk ke dalam PKK. Okay. Next, bank. Bank ni, okay, hati-hati Bila bank, dia akan bagi dua cara. Satu, dia bagi tahu bank, lepas tu dia akan bagi nilai macam biasa. Tetapi cuba tengok soalan ni, dia bagi bracket. Fahamkan, dalam akaun, bracket maksudnya negatif, tolak. Jadi apa yang dimasukkan dekat sini, bracket 18760, dia ni negatif. Nilai dia negatif. Which means this is overdraft bank. Overdraft bank ni, dia liability semasa. Overdraft bank ni apa? Okay, dia macam satu pinjaman juga yang diberi oleh bank untuk peniaga, di mana peniaga boleh guna lebih daripada baki simpanan dia. Jadi yang dia guna lebih tu, dia jadi macam pinjaman lah, nanti kena bayar kepada bank. Okay. Next, tunai. Tunai, dia takkan ada masalah, dia tak adalah nilai macam negatif. So yang ni aset bukan, sorry. Yang ni aset semasa. Ini pun bank ni liability semasa. Dan ini semua masuk PKK. Okay? Masuk PKK.
Next, kadar bayaran. Okay, kadar bayaran ni dia macam utility. Dia ada dua istilah. Satu kadar bayaran ataupun utility. Kalau soalan bagi kadar bayaran, dalam jawapan kita kena bagi kadar bayaran juga. Jangan guna utility. Kalau soalan utility, kita bagi dalam jawapan pun utility. Okay, kadar bayaran ni dia satu belanja tau. Kalau aset, dia ni harta. Dia ni harta. Kalau belanja, dia ni lebih macam untuk semasa you belanjakan untuk memantapkan perniagaan kamu. Itulah apa yang dimasukkan dengan belanja. Kalau dia bagi imbangan duga, dia memang akan letak dalam lajur debit. Apa yang diletak dalam lajur debit? Aset dengan belanja. So bila you baca, okay, bank. Bank ni harta ke? Yes, harta. So dia tu aset. Tunai harta ke? Ya, harta, aset. Kadar bayaran dia harta ke? Tak. So ini tu belanja. Tapi soalan macam ni you kena pandai. Jadi kalau belanja, dia masuk AUR. Akaun untung rugi. Okay. Rugi. Next. Akaun kawalan belum bayar. Okay. Akaun kawalan, bila dia kata akaun kawalan belum bayar, maksudnya baki akaun kawalan belum bayar. Tetapi masa jawab, jangan guna kawalan ni. No kawalan. Okay. Kita guna akaun belum bayar sahaja. Jadi akaun belum bayar ni, dia liability ke harta? Dia ni liability semasa. Okay. Sebab apa? Kita hutang pada orang lain dan dia masuk PKK. Okay? PKK. Lepas tu akaun belum terima. Dia merupakan satu harta. Orang hutang kepada kita. Itu aset semasa. Okay. Okay, ini lagi satu Min nak bagi tahu. Macam mana nak tahu dia ni bukan semasa ke semasa? Kalau benda tu tahan lama dan dia ni boleh disusut nilai dan dia punya harga kos takkan berubah. Dia punya kos takkan berubah, maksudnya itu merupakan ABS. Kalau AS, dia akan berubah. Tahun ni baki tunai saya bla bla bla. Kalau tahun depan bukan sama je, dia akan berubah. Bank juga sama. Tapi premis, tahun ni saya beli untuk 10,000, tahun depan pun nilai dia 10,000. Kecuali kalau saya susut nilaikan, tapi harga kos dia tetap selalu. Okay, inventory pada 1 Disember 2019. Kalau ada satu, maksudnya dia ni awal. Kalau dekat imbangan duga, dia memang kadang-kadang akan bagi inventory je. Apa yang dimasukkan dengan inventory ialah inventory awal. Inventory akhir, dia akan berada di maklumat tambahan. Jadi jangan confuse. Dan masa you buat kerja khusus pun, janganlah you letak inventory awal. Okay. So ada ke yang nak masuk? Okay. Jadi so far semua faham ke? Faham. Modal. Okay. Oh, thank you. Modal equity pemilikan. Yes. Modal tu equity pemilik. Equity pemilik tu apa? Dia macam satu sumbangan pemilik kepada perniagaan. Okay. Mana soalan tu? Pening lah sih. Okay. Equity pemilik tu satu sumbangan pemilik kepada perniagaan. Maksudnya kalau modal, dia tu saya punya duit sendiri, saya letak dalam perniagaan. Saya masukkan dalam perniagaan. Itu modal. Kalau ambilan, dia mengurangkan modal saya. Sebab tu ambilan debit bukan kredit. Walaupun dia masuk dalam equity pemilik, dia punya nilai negatif. Maksudnya dia tu bukan kredit, dia debit. Okay. Inventory awal. Okay, yang ni AS. Alah, Min letak L. Patutlah. Oh, sorry. Equity pemilik. Okay. Aset semasa ke bukan semasa? Semasa. Dan dia masuk PKK. Next. Ambilan. Ambilan tadi Min dah kata ini merupakan equity pemilik. Tapi ambilan selalu tolak dalam equity pemilik. Bukan tambah ya. Jangan tambahkan. Okay. Sekarang. Sewa diterima. Okay.
Kalau dia baki-baki macam ni je, dia bagi tahulah sewa diterima ke sewa dibayar. Tetapi bila imbangan duga, dia takkan bagi tahu. Dia tunjuk sewa je. Apa yang dimasukkan dengan sewa, awak kena tengok dekat debit ataupun kredit. Kalau dia dekat debit, Min dah kata tadi. Kalau debit, dia tu harta ataupun harta aset ataupun belanja. Jadi sewa takkan jadi harta lah. Mesti belanja. Kalau dia dekat debit, maksudnya sewa dibayar. Belanja. Saya belanja kan. Kalau hasil, dia akan berada dekat kredit. Opposite dia. Dan keyword dia diterima. Okay, kalau tengok ni diterima, maksudnya ini merupakan hasil dan masuk dekat our. Okay. Hello, hai. Hai. Okay, belian. Belian ni hati-hati Kamu kadang tanya, belian ni aset ke, belanja ke, liability ke, apa? Sebenarnya, belian ni satu hasil tau. Hasil daripada jualan. Hasil dari jualan pula. Okay, sorry. Belian ni dia satu belanja sebenarnya. Sebab tu dia pergi dekat belah kredit. Eh, dia pergi dekat belah debit. Jadi dalam ni awak nak letak belanja ke? Jangan. Sebab kadang kamu akan confuse kalau kamu letak belanja dekat sini. Kamu tiba-tiba masukkan dalam our pula. Yang ni kena masuk AP Sebab AP kita kira untung kasar. Untung kasar tu apa? Untung daripada motif aktiviti perniagaan. Jual barang niaga, beli barang niaga. Apa yang kamu dapat dari situ ialah untung kasar. Sebab tu kita kena asingkan dia. Kalau jualan pun sama. Dia merupakan satu hasil tetapi masuk AP. Rabot. Rabot. Harta ke? Ya, harta. Aset. Tahan lama tak? Tahan lama. Bukan semasa. Okey. Masuk mana? PKK. Next. Penentukan hutang ragu. Okey. Penentukan hutang ragu ni dia apa? Dia ni belanja ke hasil? Dia merupakan um, how to say satu kontra bagi uh, akaun belum terima. Ini merupakan kontra. Kontra tu dia akan mengurangkan nilai sesuatu akaun. Kontra dan dia masuk PKK. Namanya belah aset semasa. Okay. Dia kontra ABT. Okay. Next, belanja am. Nama pun belanja. Kalau kamu tak tahu, mestilah Min nak ketuk kepala kau ni. Kalau belanja am, mestilah dia belanja. So, masuk dekat mana? Masuk dekat our. Okay. Sekarang Min nak tanya, nak ke skip benda ni? Nak. Oh, nak buat juga. Okay, boleh. Okay, pinjaman. Pinjaman ni apa? Satu, liability. Okay, pinjaman kita biar dulu. Sebab kita tak tahu. Dia tu um, bukan semasa ke atau semasa. Nanti tengok dekat maklumat tambahan ya. Jadi, tapi confirm dia masuk PKK. Susut nilai terkumpul SNT. Dia merupakan kontra. Kontra. Dekat PKK. Dia kontra untuk apa? Untuk perabot. Next, gaji. Kita tengok gaji. Kalau gaji, dia tu harta ke? Gaji ni awak ni kena faham. Gaji dia tak ada tau gaji diterima. Sebab apa?
Awak pemilik perniagaan, awak yang akan ada buruh. Bukan awak yang jadi buruh pula. Jadi gaji tu tak logik. Okay. Kalau jadi hasil. Jadi gaji ni confirm lah belanja. Okay. Belanja, dia masuk awur. Okay. Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni, janganlah kamu confuse. Dia ni belanja. Okay, sebab kamu nak mantapkan perniagaan kamu, kamu dapat pinjaman dan kamu tahulah kalau pinjaman mesti akan ada faedah kan. Jadi kamu belanjakanlah duit tu. Sebab tu dia masuk belanja. Ya, awur. Okay. Angkutan masuk. Terkadang orang tak tahu angkutan masuk ni dia akaun apa. Sebenarnya angkutan masuk merupakan belanja tetapi angkutan masuk masuk dalam AP, akaun perdagangan. Sebab apa? Dia tu terlibat dalam aktiviti belian dan jualan. Sebab tu dia masuk dalam AP. Kita tak masukkan dia dalam awur. Tu fahamkan. Kalau dia suruh buat imbangan duga, nanti awak kena tahu angkutan masuk dia tu dekat mana. Jadi Min, angkutan keluar dekat mana pula? Angkutan masuk dengan angkutan keluar, dua-dua merupakan belanja. Okay. Okay, pulangan jualan. Dia ni akaun kontra. Sebab apa? Dia kurangkan jualan. Min buat cursive writing. Cantik. Okay. Jadi dia masuk mana? AP. Sebab terlibat dengan aktiviti jual beli. Okay, sekarang hutang lapok. Hutang lapok ni apa? Jangan confuse dengan hutang ragu dengan hutang lapok. Hutang lapok ni, contohnya, kamu ni ada hutang, ada orang ni hutang dengan kamu. Tiba-tiba orang tu dah meninggal dunia. Dia dah jadi muflis. Jadi hutang dia memang tak boleh settlekan. Jadi kamu kena hapuskan dia. Dan ia merupakan macam satu rugian untuk kamu. Dan kamu pun kenalah belanja. Kamu belanjakan je lah. Ada besar pula. Awur. Okay. So far, so good. Semua faham? Hmm. Sekejap. Ramai yang mesej saya. Saya tahulah saya answer. Ramai pula yang mesej. Okay. Mana skema dia? Sebab Min tak rasa akan cukup masa. So, nanti Min akan rujuk kepada skema lah. Okay. But why you tulis liability dekat modal? Oh, tadi salah tu. Sorry, salah. Okay, so kita move on ke maklumat tambahan. Biasanya, budak-budak yang sederhana pun akan escape dekat sini tau. Tapi yang sangat parah yang ni. Yang ni lah paling susah. Maklumat tambahan yang akan buat kita pening kepala. Okay. Biasanya, bahan yang pertama senang. Sebab dia bagi inventory akhir kan. Tapi Melaka, dia dah susah kan? Dia letak premis lagi. Maksud dia apa sebenarnya? Kalau kamu tengok, premis nilai dekat sini, mana premis? Kat sini, dengan sini, lain kan? Kalau lain, maksudnya berlaku susut nilai. Ada susut nilai untuk premis. Jadi, macam mana Mi nak kira susut nilai ni? Senang je. Okay, okay, first kita cari susut nilai terkumpul. Susut nilai untuk premis. Okay. Awak tengok kepada kos dia 136,000, 136,000. Awak tolakkan
dengan ni. Ini sebenarnya apa nama dia? Nama dia merupakan nilai buku. Nilai buku tu kos tolak susun nilai terkumpul. Okey. Okey, tapi Min, boleh ke premis ada susut nilai terkumpul? Boleh, siapa kata tak boleh. Tetapi susut nilai terkumpul dia akan mention dekat sini. Dekat sini. Kalau dia tak mention dekat sini ataupun dia bagi tahu je dekat sini. Okey, ada susut nilai untuk premis macam tu. Maksudnya adalah susut nilai terkumpul untuk premis. Tetapi kalau tak ada, maksudnya tak adalah. Dia ada susut nilai je. Senang. Hmm. Okey. Kita tengok ya. Kita kira. Sekejap. Tadi betul ke? 400. Okey, betul. 122. 40. Okey, kita akan dapat 13600. Dan ini merupakan susut nilai premis. Faham ya? Okey. So, yang ni dah settle. Dah settle. Yang ni tak payah kisah. Yang ni metode akhir je. Okay. Jadi nanti masa exam you tulislah dekat mana-mana dekat sini. Ataupun you nak sambung dekat bawah pun boleh je. Tak ada masalah. Contohlah Min nak letak kat sini. SN premis. Berapa? Baik. Berapa? 13600. Comel. Okay. Polisi susun nilai. Susun nilai maksudnya macam mana dia nak susun nilaikan barang. Awak tengok ya, tadi kita dah kira premis. Jadi dia kata premis penilaian semula. Maksudnya kita dah settlekan benda ni. Penilaian semula maksudnya kita tengok nilai awal dia, kos dengan penilaian sekarang. Nilai dia sekarang. So, kita tolak je dengan dia, kita akan dapat susut nilai dia macam ni. Okay, sekarang kita tengok perabot je lah. Perabot. 10% atas kos. 10% atas kos. Mana kos dia? Perabot. Mana perabot? Mana uni? Okay, perabot dia 38,080. Darab 10%. Tengok tu. Nampak tak? Ini atas kos ke ni baki berkurangan? Tu hati-hati. Ini atas kos. Maksudnya atas kos tak adalah stres sangat. You ambil kos dia, lepas tu you darab je. Senang. Tetapi kalau baki berkurangan, you ambil kos dia, lepas tu you tolak dengan SNT tersedia ada. Lepas tu you darab dengan 10% baru akan dapat nilai dia. Tapi yang ni dia senang. So, SN dia merupakan 3808. Okay. Yang ni ada tak susun nilai terkumpul? Ada kan? 4016 ni. Okay, yang ni kita kena tambah dengan SN yang sekarang. Okay, berapa SN sekarang? 3808. Tambah dengan susun nilai terkumpul dekat sini. 4016. Kamu akan dapat 7824. Okay. So, yang ni dah settle. Yang ni pun dah settle. Sekarang, yang ketiga. Perabot bernilai. Habis. Dia kata ada pula perabot yang baru lagi dia beli. Dah lah dia ada perabot banyak gila dia punya perabot. Dia beli lagi. Maksudnya kerja kita bertambah lagi lah. So perabot yang ni. Okay. Kalau dekat sini kena ke tambah dekat atas tu?
Hmm? Awak semua kena ke tambah dengan perabot eh mana ni? Mana perabot tadi? Perabot dekat sini. Sebenarnya tak perlu. Sebab dia tak kata dia ni tidak dicatat dalam mana-mana buku. Macam tu dia kata, okay, tengok yang ni 30 November. Maksudnya 30 November tu dah masuk dalam ni. 38080. Jadi you tak payah tambah dekat situ. Sekarang yang you kena cari ialah SNT baru. Okay. Yang ni susah. Okay. Sekejap Okay. So, first apa yang kita kena buat ialah tolak dekat sini 38080 tolak dengan yang baru 18000. Kosong. You akan dapat 20080. Okay, betul. And then you darab dengan 10%, you dapat 2008. Yang tu susuk nilai bagi yang ada sebelum ni. Okay, next kita ada yang baru kan. Sekarang kita kira untuk yang baru pula. Okay, 1800 darab 10%, you akan dapat 1800. Okay, sekarang tambahkan 800, kamu akan dapat 38. Ui. You akan dapat 3808. Okay. Sekarang SNT macam tadi. Tambahkan dengan yang atas. You dapat 78224. Okay, faham ya so far? Okay, next gaji belum bayar. Gaji belum bayar maksudnya dia ni belum dinyatakan dekat sini. Gaji belum bayar berapa? 320. Kita tambahkan dekat sini 3200. Okey, gaji belum bayar ni sini tak payah usi lah sebab dia dah mention betul-betul kan gaji belum bayar 3200. So kita biarkan dekat sini. Ataupun you boleh je tulis dekat belah sini. Gaji belum bayar 3200. Next, belanja am terlebih bayar sebanyak 800. Terlebih bayar maksudnya you punya uh, belanja apa tadi? Belanja am ni dia sikit je tapi you bayar lebih daripada nilai dia. Maksudnya you buat perah bayar. Nanti 800 tu dia akan jadi ni belanja am perah bayar 800. Dia buat apa dekat sini pula dia tolak. Sebab kita nak rekod tahun ini sahaja. So kita tolak dekat sini. Yang ni 800 ni nanti tahun depan kita akan dapat macam diskaun lah RM800. Macam tu. Okay, sewa diterima. Termasuk sewa bulanan untuk Disember 2019 dan Januari 2020. Okay, so far ada apa-apa soalan? Okay, tak ada.
Okey, sewa diterima termasuk sewa bulanan untuk Disember 2019 dan Januari 2020. Maksudnya, uh, tadi kat sini ada sewa kan? Sewa diterima 6300. Dia tu untuk Disember 2019 dan Januari 2020. Tapi kita punya rekod hanya November 2020. Maksudnya, dia punya ni mula bila? 30 November. Mula 1 Disember 2019. Okay. Jadi yang ni betul lah. Dia termasuk. Januari 2020 masuk juga. Eh, soalan ni pelik. Sekejap. Oh, okey, okey. Maksudnya berlaku sewa belum terperoleh untuk 2 bulan. Maksudnya yang ni, sewa tadi dia untuk 14 bulan, bukan 12. Kita punya tempoh perekonomian 12 je, tapi yang ni 14. Jadi apa yang kita kena buat, kita bahagi 14, kita carilah sewa untuk sebulan, kita dapat 450. Kita darablah dengan 12, kita akan dapat uh, 5,400. Yang ni tak untuk tahun ini. Maksudnya yang tahun sebelum ni, hmm, 900. Okay. Jadi kita nak tengok yang semasa je. Kalau terperoleh maksudnya untuk tahun depan pun termasuk. Jadi dekat sewa, kita tolak 900. Dan dekat sini dia jadi sewa belum terperoleh. SB telah terperoleh 900. Okay. Hutang lapuk terpulih sebanyak 1,500. Hutang lapuk terpulih ni dia akaun dia sendiri Dia jangan usik dengan hutang lapuk. Sebab apa hutang lapuk terpulih ni tadi ada kan yang meninggal yang muflis semua. Tiba-tiba ada wakil dia datang bayar hutang tu, jelaskan hutang tu. Maksudnya dia ni catatan bergu dia hutang lapuk terpulih dengan bank. Hutang lapuk dia tak termasuk. Okay. Dan hutang lapuk ni dia hasil. Okay. Dia opposite dengan hutang lapuk terpulih ni hasil. Okay, hasil. Dan dia ni opposite dengan hutang lapuk. Okay. Jadi yang ni akan dicatat sebagai hutang lapuk terpulih 1,500 tu je. Ni tak payah risau. Tak payah kira-kira apa pun. Dia dah straight away bagi tahu. Okay. Sekarang peruntukan hutang ragu ditetapkan 2% atas akaun belum terima hutang ragu. Hutang ragu ni kadang orang confuse tau. Dia terus kira, dia campak je dekat sini. Tu masalah dia. Hutang ragu, kita akan tengok dia tu bertambah atau berkurang. Dekat sini you nampak kan 430. 430 ni dia tahun sebelum punya. Sekarang kita kena tengok dia tambah ke dia berkurang. Jadi yang sekarang tahun ini ialah apa tahun sebelum ni 430. Okay, skema dia ada banyak salah Skema ada banyak salah. Ini 430 kan? Kat skema 439 pula.
Okay. Min rasa soalan ni dia kena buat juga kena buat juga kot PKK dengan Apo sebab skema salah. Okey, akaun belum terima berapa? Ke 9600. Okey, darab dengan apa persen tadi? 2%. Jawapan dia 592. Ini untuk tahun ni. Sekarang kita tengok dia tambah ke dia berkurang. So kalau nak tahu dia tambah ke berkurang, sebelum ni dia apa? 430 kan? Okay. Sekarang 592. Maksudnya dia bertambah lah. So berapa banyak bertambah? Semasa tolak dengan yang lama, akanlah kita dapat 172. Maksudnya pertambahan hutang ragu sebanyak 172. Okay. Okay, pinjaman bank 60,000 telah diluluskan pada 1 Disember 2019. Tempoh bayaran balik telah 72 bulan. Kalau 72 bulan, dia berapa tahun? Lebih daripada setahun. Maksudnya, dia tu bukan semasa. Liability bukan semasa. Dan pinjaman bank ni, bila diluluskan 1 Disember. 1 Disember, okay, dia untuk setahun. Kita bayar tak pinjaman? Kita bayar pinjaman. Maksudnya, pinjaman ni yang kita bayar ni merupakan liability semasa. Tak, sorry. Bukan liability semasa. Ini merupakan jumlah pinjaman yang kita dapat, yang kita kena bayar balik. Tapi tahun ini kita bayar berapa? Itu yang akan diambil kira nanti. Okay. Faedah sebanyak 8% setahun. Jadi maksudnya, berapa banyak yang kita kena bayar balik? 60,000 darab dengan 108%, kita kena bayar 64800. Banyak betul. Dan kita bahagikan dengan 72 bulan. 72 bulan maksudnya berapa tahun? 6 tahun. Bagi dengan 6. Okay, setahun 10,800. Okay. Betul. And then, yang baki yang kita kena bayar nanti, untuk tahun yang seterusnya ialah 5400. Okay. Sekarang, kita tengok memo. Okay. Memo ni, dia ni biasanya pasal ambilan ataupun modal. Okay, memo. Kepada kerani akaun. Sumbangan makanan kepada rumah anak-anak yatim. Okey, maksudnya dia buat derma lah. Mulai bulan Mei 2020, pemilik telah menggunakan duit peribadi 400 untuk membayar perkhidmatan Food Panda bagi tujuan tersebut. Tolong reka urus jaga ini. Duit peribadi Dia buat apa? Dia sebenarnya buat derma atas nama perniagaan dia. Maksudnya dia ada modal dia bertambah. Kan? Kalau tak silap saya. Sekejap ya, min check. Ya, derma. Okay. Dan yang ni hanya untuk sebulan. Maksudnya kita kena
darab dengan 7 bulan ya, bukan 12. Sebab dia Mei 2020 baru mula. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. 7 bulan. Jadi, darab dengan 7, kita dapat 2,800 merupakan derma. Ataupun kita boleh kata sumbangan makanan. Tapi biasanya kita guna derma. Dan yang ni akan bergu dengan ambil ni modal. Sebab dia guna wang peribadi. Tapi atas nama perniagaan. Maksudnya, dia beri sumbangan kepada perniagaan dia. Jadi ini merupakan satu modal. Okay. So far semua faham ke? Sebab Min rasa akan ambil masa lama tau. Sebab nak buat PKK semua kan. So, Min sekarang nak explain tentang PKK dengan Apur. Tak nak tengok soalan ni, tapi Min akan explain lah pasal PKK dan Apur. Boleh? Boleh. Sebab Min tak cuba, busy tadi. So, tak dapat cuba soalan ini sebelum ni. Okay. Kita tengok ya. Ini soalan, sorry, skema dia tadi. Okay. Kita tengoklah. Contoh dia je. Okay. Ni kita ambil sebagai contoh. Okay. First dalam Apur ni awak boleh gabungkan dia sebagai akaun perdagangan dan untung rugi. Tak perlu buat tak perlu buat yang berasingan. Akaun perdagangan satu, lepas tu untung rugi satu. Tak ya. Buat terus. Sama. Okay, bagi tahun berakhir 30 November 2020. Tapi kalau tiba-tiba ada soalan, dia akan minta untung rugi je tau. Perdagangan dia ke mana? Tapi kalau awak tengok betul-betul dalam maklumat yang atas soalan tu, dia dah bagi tahu untung rugi berapa. Dia akan terus bagi tahu untung rugi kita berapa. So kita free lah daripada akaun perdagangan. Tak payah buat akaun perdagangan. Terus start dari untung rugi. Okay, kita tengok jualan, ada jualan. And then kita ada pulangan jualan. Okay. Kenapa kita kena tolak dengan pulangan jualan? Sebab kita nak tahu betul-betul jualan kita berapa sebenarnya. Lepas tu account ni dia lebih kepada perfection tau. Kita tak boleh macam main-main buat je. Kita kira sendiri, lepas tu kita letak je. Kita kurangkan jualan. Tak boleh. Kita kena tunjukkan di mana kita kurangkan jualan dengan apa yang kita kurangkan. Jadi dekat sini kita ada pulangan jualan. Dan kalau kamu tolak ni, kamu dapat nilai yang betul, kamu akan dapat satu markah. Nampak? Biasanya untuk account, saya kata kan, kita fokus pada perfection. Maksudnya, kita buat dengan tepat. Kita tak kisah kat mana dapat markah, jadi buat dengan tepat. Okay, sekarang tolak kos jualan. Kos jualan ni kenapa kita kena tolak? Okay, kita nak tahu untung kita berapa. Biasanya kalau kita kira untung, kita akan ambil hasil jualan dia dengan tolak kos dia. Kalau barang ni, contohlah, saya beli karipat jari kamu untuk RM2. Saya jual kepada orang lain kepada RM3. So, saya nak kira berapa untung saya. RM1 kan? Macam mana saya nak kira? Okay, harga jualan saya berapa? Barang yang saya jual tu masa beli berapa ringgit. So, berapa ringgit saya tingkatkan, itulah untung saya. Okay. Jadi, faham ya? Mana pula? Faham ya? Faham. Thank you. Sebab kadang-kadang Min takut tak nak ajak account. Sebab kadang-kadang kalau dia salah sikit je nanti dia punya jawapan akan semua salah kadang-kadang. Itulah Min kadang-kadang takut. Okay, kita move on ke kos jualan. Kos jualan ni apa? Untuk berapa ringgit kita beli barang niaga yang kita jual tadi. Okay, first ambil inventory awal. Lepas tu belian. Kita nak tahu. Okay, saya ada berapa, bila saya mulakan perniagaan untuk tahun ni, saya ada
Okey, berapa banyak barang. Lepas tu saya beli, tambahkan lagi berapa banyak barang. Okey. Dan kos untuk masa-masa membeli barang tu dia ambil kira, iaitu angkutan masuk ataupun kita panggil dia Audi. Audi tu angkutan masuk, upah atas belian, duty atas belian, insurans atas belian. Yang sangat fancy yang selalu masuk ialah angkutan masuk. Jarang betul kita jumpa upah dengan insurans semua. Okey. Sekarang kos belian kita tolak dia. Kita tambah dia. Kita akan dapat kos barang untuk dijual. Untuk tahun ni saya ada berapa banyak barang untuk jual. Lepas tu saya tolak dengan inventory akhir. Maksudnya berapa banyak saya dah jual. Okey. Kos jualan berapa? Okey. Maksudnya ini merupakan barang yang sama tau, dua-dua ni. Barang yang sama. Tapi yang ni untuk berapa ringgit saya jual barang tu. Yang ni untuk berapa ringgit saya beli barang tu. Saya tolak, saya dapatlah untung kasar saya. Macam tu je. Next, kita pergi ini untuk kasar. Sebab kalau kita buat perniagaan kan, bukan kita jual beli je. Kita kena bayar sewa, kita pun ada kena bagi gaji dekat pekerja, kita kena bayar utility semua kan. Sebab tu kita ada untung bersih. Maksudnya sebab untuk bayar benda-benda ni kita tak boleh guna duit kita sendiri tau. Itu melawan hukum perakaunan. Jadi kita kena gunakan duit perniagaan kita. Sebab tu kita ambil kira segala belanja dan hasil. Okay. Hasil ni dia merupakan hasil selain daripada aktiviti jualan. Okay. Hasil-hasil lain kita terima sewa lah macam tu. Biasanya kalau kamu tengok dekat soalan, dia jarang ada tau hasil banyak. Biasanya belanja yang banyak. Memang kalau kamu buat perniagaan betul-betul pun memang belanja akan banyak daripada hasil. Sebab kamu punya hasil yang main ialah daripada jualan. Okey. Memang besar. Kak Amin tengok. Samalah tadi dia punya jawapan. Yang main kira tu. Okey. So kita tambahkan dia. Kita tolak dekat sini. Kita akan dapat untung kasar. Untung bersih. And hati-hati. Bila kira ni, kira satu persatu. Tambah hasil dulu, ambil nilai dia, baru tolak dengan belanja. Janganlah kamu ni terus ambil untung kasar, tambah tolak, terus kamu nak ambil jawapan. Jangan. Tu salah. Tu melawan hukum apur. Jangan. Okay? Okay, tu apur. Nah, lagi satu minat tegur. Terkadang dia bagi maklumat macam ni kan. Maklumat ataupun imbangan duga, kamu boleh jumpa sewa, upah. Dalam akaun, sewa pula, gaji, upah. Dalam akaun, gaji dengan upah dua-dua ni sama tau. Jadi, what if dia bagi dua-dua? Maksudnya, gaji tu belanja. Gaji ni yang kamu bayar untuk pekerja. Upah merupakan upah atas belian. Kecuali kalau dekat inventory akhir dia mention upah untuk membaiki pintu pejabat macam tu. Kalau tak ada dia mention tak ada apa-apa, maksudnya upah itu merupakan upah atas belian. Okay. Pastikan yang ni semua ada Dan juga hati-hati susut nilai masuk dekat apur, susut nilai terkumpul masuk dekat PKK. Ini salah nampak ni. Peruntukan hutang ragu takkan masuk dekat apur. Peruntukan hutang ragu masuk dekat PKK. Pertambahan hutang ragu, pengurangan hutang ragu ataupun hutang ragu akan masuk dekat apur. Apa tu hutang ragu sahaja? Hutang ragu sahaja maksudnya tahun sebelum ni dia tak ada hutang ragu. Maksudnya tahun ni baru dia ada hutang ragu. Dia wujudkan hutang ragu. Sebab tu kita tak boleh compare kan tambah ke kurang. Jadi kita letak hutang ragu sahaja. Okay. Sekarang kita move on ke PKK, Penyata Kedudukan Kewangan. Dan ni title ni
Hati-hati. Min selalu buat salah dekat sini. Min letak bagi tahun berakhir pada 30 November 2020. Kalau kerja khusus, memang kamu akan dapat B tau. Min punya Apur ni kan, semua betul. Sampai PKK pun imbang, tapi tak dapat A. Dapat B sebab letak pada. Lepas tu, kena padam balik tajuk tu, kena buat lagi sekali. Jadi hati-hati. Dan soalan ni, yang ni awak tak perlu risau tau. Sebab dekat soalan sendiri dia akan bagi tau. Nampak ni. Bagi tahun berakhir 30 November 2020. Jadi yang ni kamu terus ambil letak je. Dan lagi satu, pastikan ada nama perniagaan. Okay. Sekarang PKK. PKK ada dua jenis PKK. Satu yang kalau mengambil kira pelarasan lah. Ada satu yang dia ni tak ada pelarasan, lagi satu ada pelarasan. Kalau tak ada pelarasan, maksudnya dia punya ni tak ada benda-benda macam ni. Dia punya laju pun 3 je. Okay. Kalau ada pelarasan, maksudnya kita akan letak kos, susun nilai terkumpul, nilai buku macam tu. Tapi dekat sini, dia letak 3 lajur sahaja. Tapi kamu sangat digalakkan untuk letak 4 lajur. Kalau Min sampai sekarang Min letak. Kalau kamu nak letak 3 lajur, kamu dah biasa dengan 3 lajur, tak apa, letak je. Apa yang kamu selesa, apa yang kamu dah mahir. Janganlah kamu masa exam je tiba-tiba nak pala tahu, nak buat benda-benda yang baru. Nanti susahkan hidup. Okay, dekat sini. Kita letak kos, sesuai terkumpul, nilai. Okay, first mula dengan ABS. Aset bukan semasa. Kita ada perabot, kita ada premis dekat sini. So, letak kos dulu. Kos tu ikut maklumat di atas. Yang ni. Baki-baki dia. And then tadi kita kira SNT kan. Yang tu masukkan dekat sini SNT. Tolak akan dapat nilai buku. Okay. Yang ni tambah, you letak dekat sini. Next, aset semasa. Sekarang kita nak tambah dengan modal kerja. Macam mana dapat modal kerja? Aset semasa, tolak liability semasa. So, inventory akhir, kita ambil dari maklumat. Yeah. Janganlah kamu letak inventory awal pula dekat sini. Ketuk. Nanti Min datang dalam mimpi kamu, ketuk kepala kau ni. Dekat sini, PKK letak inventory akhir. Inventory awal dia masuk apur je. Tapi inventory akhir dia masuk dua-dua. Okay. Kamu letak and then tunai. Lepas tunai, letak bank. Okay, tapi dalam soalan ni kan tadi kan dia jadi overdraft kan. Jadi janganlah masukkan bank dekat sini. Okay. Kalau bank tu nilai dia positif, letak dekat sini Lepas tu belanja prabayar. And then hasil belum terima. Semua dekat sini. And then akaun belum terima. Jangan lupa kamu tunjukkan dekat sini peruntukan hutang ragu dia. Dulu Min tak dapat A+ sebab tak letak benda ni. Min terus tolak, letak je. And sebab satu kesilapan tu Min tak dapat A+, dapat A je. Jadi hati-hati dekat sini. Kamu tolak dekat lajur pertama. Kalau ni lajur pertama, lajur ketiga lah. Lajur ketiga, kamu bawa dekat sini baru tambah. Kamu akan dapat total aset semasa. Lepas tu kamu tolak liability semasa. Ambil semua liability semasa yang umum, akan ada akaun belum bayar ataupun pinjaman. Nampak tak dekat sini pinjaman dia bahagikan. Bahagikan pinjaman tu. Lepas tu letak belanja belum bayar dengan hasil belum terperoleh. Apa tu belum bayar dengan hasil belum terperoleh? Dua-dua ni macam hutang juga. Belum bayar, kita belum bayar benda tu. Kita ni sepatutnya kena bayar tapi kita belum bayar lagi. Kalau belum terperoleh, maksudnya orang kena bayar dekat kita tapi dia bayar lebih dan kita simpan duit dia untuk sekarang. Kita tak boleh masukkan dalam akaun kita. Kita tak boleh kata dia dah bayar.
yang tu yang lebih tu kita kena simpan. Dia macam simpan duit orang lah, hutang juga kan. Sebab tu dia masuk sini. And then you tambah, nampak tak pinjaman dia ambil untuk setahun punya, letak dekat sini. And then di bawah sini tolak. Okay, yang ni hati-hati kalau min selalu letak bracket supaya nampak. Kadang kalau tak letak bracket nanti tiba-tiba kamu ni tambah pula habis itu. Okay. And then you tambah dekat sini, you akan dapat nilai imbang dia. Sekarang, yang ni pilihan ni cikgu saya kata pilihan. Tapi biasanya saya akan letak lah. Ikut kalau bawah tu dia sempit sangat, saya takkan letak. Kalau ada banyak tempat, saya letak je lah. Dibiayai oleh ikuti pemilik, kita ambil modal. Okay. Kadang kamu digalakkan jangan tambah macam ni. Modal letak sebagai modal tambahan. Kamu ambil modal yang sedia ada, tambah dengan modal bersih, baru tambah dengan modal tambahan. Jangan terus kamu tambah macam ni. Tak selamat ya. Tapi skema ni saya tak pasti. Mungkin pemeriksa dekat situ dia terima. Kalau kerja khusus tahun ni pun dia terima juga, cikgu saya kata. Min memang buat macam tu je. And then untung bersih, kamu tambah tadi. Kalau rugi bersih, tolak. And then tolak ambilan. Jangan pula tambah ambilan, tolak ambilan. Kamu dapat modal akhir. Modal akhir ni wajib tulis ya. Jangan lupa tulis modal akhir. Kadang orang lupa pasal modal akhir ni. Modal kerja dia ingat, tapi modal akhir dia tak ingat. And then, kamu tambahkan dengan pinjaman. Pinjaman kamu tolak. Sebab 10,000 ni kamu ambil untuk tahun ni. Tahun ni kamu boleh bayar 10,000 atau kamu kena bayar 10,000. Tahun depan, kamu bayarlah 40,000. Kamu akan dapat 12 markah dekat sini. Dekat mana kamu dapat markah? Dekat kamu ambil nilai buku dia. Lepas tu, Perlu tak ragu. Ni bank kamu kira. Yang tambah tolak ni kamu buat. Dapat markah. Kamu ambil modal kerja. Dapat 1 markah. And dekat sini kamu letak modal kamu tambah dia. Dapat 1 markah. And then modal akhir dapat 1 markah. Pinjaman kamu buat operasikan 1 markah. So bila kamu tengok skema ni mungkin kamu boleh kamu boleh dapat full mark ke tak. Tapi kalau biasanya kita tak akan tengok skema, kita lebih kepada buat dia dengan cara yang perfect kan. Jadi biasanya kalau account kita tak akan kisah pasal skema ni. Tapi kadang kalau kamu belajar skema ni pun tak apa, tak ada masalah. So you kena tahu, okay, saya boleh dekat mana saya boleh dapat markah. Kalau saya ada tak 12 tempat yang saya boleh dapat markah macam tu, kamu verify kamu boleh jawapan. Okay, so far semua faham tak? Ada 9 ada 8 orang. Tak apa, 8 orang 8 A+. Okay, jadi untuk sekarang Mina stop recording. Lepas ni kalau ada apa-apa soalan kamu boleh tanya ya dekat sini. Okay, Mina habis soalan. Okay. Itu sahaja untuk hari ini punya pengajaran.